أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تؤسر، ربي تمم بالخير. أما بعد. Kita sambung tadabbur surah Al-Qasas. Ayat 30. 32. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. 28. Ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala dzalika baini wa bainak ayyamal ajalaini qadaitu fala adwana alayya. Wallahu ala ma naqul wakil. Maksudnya, dia berkata, yang demikian itu ialah antaraku dan antara engkau. Mana-mana tempoh yang aku habiskan, maka tidak ada kezaliman ke atasku. Dan Allah ke atas apa yang kita ucapkan menyaksikan. Okey, pengajarannya. Pertama, antara syarat perkahwinan ialah ada ijab dan qabul. Dan qabul ialah sebagai tanda menerima akad perkahwinan. Seperti mengucapkan qabiltu. Yang bermaksud aku terima. Yang kedua,
harus bagi seseorang menjadikan amalannya dua. Satu yang wajib dan satu tidak wajib atau percuma. Yang keberapa? Yang ketiga. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan menjadi saksi dan menjaga apa sahaja perbuatan atau ucapan yang dilakukan oleh orang yang beriman. Okey, ayat seterusnya. Ayat 29. Falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibi at-tur. Anasa min janibi at-tur nara. Qala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha bi khabar aw jazwatin minan nar la'allakum tastalun. Maksudnya, maka tatkala Musa telah selesai tempohnya, dia berjalan membawa ahli keluarganya. Dia melihat daripada sebelah bukit Tur cahaya. Lalu dia berkata pada ahli keluarganya, tinggal kamu sekejap di sini. Sesungguhnya aku telah melihat api ataupun cahaya. Moga-moga aku dapat mendatangkan kepada kamu berita tentang perjalanan kita ataupun sepotong api supaya kamu dapat menyejukkan badan. Pengajarannya pertama, sesiapa yang berjanji untuk melakukan sesuatu, maka dia tidak boleh menyibukkan dirinya dengan perkara yang lain. Siapa tu? Boleh diam? Sehingga selesai janjinya. Maksud pengajaran ini ialah bila seseorang itu berazam atau berjanji untuk buat sesuatu,
Maka kaedahnya, caranya ialah dia kena fokus buat sesuatu itu sampai selesai. Baru dia boleh buat kerja yang lain. Contoh kata Syekh Saleh Utsaimin, begitulah ulama salaf, mereka mula menghafal Al-Quran dan mereka tak akan buat apa-apa. Sehingga mereka habis hafal Al-Quran, baru mereka belajar yang lain. Itu contoh. Yang kedua, Allah Maha Berkuasa untuk menentukan sebab terhadap mana-mana hamba-Nya sehingga hamba-Nya sampai kepada kesempurnaannya. Sebagaimana Allah menjadikan sebab Nabi Musa membela kambing, bagaimana Allah menjadikan sebab Nabi Musa membela kambing untuk dia mencapai satu tahap yang sempurna sebelum dia betul-betul mampu berdakwah dan membimbing manusia. Yang ketiga, membela kambing adalah kerja yang mulia, bahkan dilakukan oleh semua para nabi. Sebagai latihan agar para nabi lebih sabar, lebih berani, dan lebih tawaduk ketika berdakwah kepada manusia. Yang ketiga, yang keempat, para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam adalah sama seperti manusia yang lain. Mereka merasai sejuk, lapar, takut, dan mereka juga tidak mengetahui perkara ghaib. Melainkan apa yang diberitahu oleh Allah. Yang kelima, sebaik-baik manusia ialah yang paling baik berkhidmat untuk ahli keluarganya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang terbaik dalam pergaulannya
dengan ahli keluarganya. Yang ke-6, 7. Yang ke-6. Wajib setiap orang berusaha sebelum bertawakal kepada Allah. Dan haram manusia bergantung kepada usahanya. Ke ayat 30. Falamma ataha nudiya min syati'il wad nudiya min syati'il wadil ayman fil buq'atil mubarakati minasy syajarah ay ya Musa inni ana Allahu rabbul alamin. Maksudnya, maka tatkala dia mendatanginya, iaitu api, dia diseru daripada sebelah lembah, sebelah kanan, di tempat yang diberkati daripada pokok, sebelah pokok. Lalu, diseru, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah Rabbul Alamin. Pengajarannya, pertama, keberkatan Allah boleh berlaku pada bumi seperti bumi yang didatangi Nabi Musa AS, dan boleh berlaku pada waktu seperti malam Al-Qadar. Yang kedua, sifat utama Tuhan yang wajib disembah ialah rububiyah, iaitu dia maha mencipta, memiliki dan mengurus sekalian alam. Okey, ayat 31. Wa an alqi 'asaka falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun walla mudbira. Okey, pengajaran ni kita gabung dengan ayat malam ni ya. Yang panjang sangat. Kita sambung ayat seterusnya. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kaitan ayat malam ni dengan ayat lepas ialah setelah Nabi Musa AS
keluar dengan ahli keluarganya daripada Madian menuju ke Mesir. Kemudian dalam perjalanan di waktu malam dia melihat cahaya dan di situ dia pergi pada cahaya dan dia bercakap dengan Allah. Dan itu adalah sebagai permulaan Nabi Musa dilantik sebagai Nabi. Kemudian, bila dilantik sebagai Nabi, setiap Nabi perlu kepada mukjizat. Maka mukjizat pertama Allah bagi pada Nabi Musa ialah tongkat. Tongkat di tangan Musa alaihissalam bertukar menjadi bola. Tapi kalau kita perasan, dalam surah Taha, kalau ayat yang kita belajar surah Al-Qasas, Allah kata, wa alqi asaka, campak tongkat engkau. Tapi dalam surah Taha ada permulaan. Sebelum Allah perintah Musa campak, ada permulaan. Iaitu Allah bertanya soalan. Cuba buka surah Taha ayat. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Okey, ayat 17. Jadi sebelum Allah campak tu sebenarnya Allah bercakap dulu dengan Nabi Musa. Surah Al-Qasas Allah tak sebut, tapi Allah sebut dalam surah Taha ayat 17 dan 18. Okey, Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa? Tilka apa dia? Apa itu? Biyaminika, di tangan kanan engkau. Ya Musa. Wahai Musa. Musa menjawab. Qala hiya asaya. Ia adalah asaya, tongkatku. Allah tanya, apa di tangan engkau? Di tangan kanan. Sepatut Musa menjawab, qala hiya asaya. Di tanganku, tongkatku, cukup. Tapi Nabi Musa tambah lagi. Iaitu, faedah tongkat apa dia? Atawakka'u alaiha. Untuk aku guna bertongkat. Mana faedah untuk akulah sebagai manusia. Allah tak tanya pun apa faedah. Tapi Nabi Musa jawab. Kemudian, satu. Wa atawakka'u alaiha. Untuk aku bertongkat. Yang kedua, wa ahussu biha ala ghanami. Untuk aku, ahussu ni aku pukul pokok. Supaya daun gugur. Untuk apa? Ghanami. Untuk kambingku. Waliyah dan, Musa cakap lagi. Waliyah dan bagi aku, waliyah tu bagi aku. Lakum dinukum waliyadin. Dan bagi aku fiha, pada tongkat itu ada ma'aribu ukhra. Ma'aribu mana manafi'. Ada manfaat yang lain. Jadi berapa manfaat tongkat Nabi Musa? Satu, untuk diri dia sebagai manusia, untuk bertongkat. Yang kedua, untuk kambing. Dan yang lain, Nabi Musa tak sebut. Ada banyak lagi faedah yang lain. Okey. Sebenarnya Allah nak bagi tahu apa ni? Pertama Allah tanya soalan, apa di tangan kanan engkau? Allah tahu tak di tangan Nabi Musa tongkat? Kalau dia tahu kenapa bertanya? Bukankah itu pembaziran? Orang jiran kita siram pokok kan? Kita dah nampak. Kita kata buat apa tu? Dia pun jawab, tak nampak ke? Apa dia? Ada faedah tak? Tanya soalan yang dah tahu. Tak ada faedah? Ada. Apa faedahnya? Kalau menyapa tanya, apa khabar je lah. Khabar dia kita tak tahu kan, mungkin tak sihat. Mungkin kat luar sihat, dalam tak sihat. Tanya khabar je lah.
Apa dia? Tarik perhatian pada tongkat. Apa faedahnya? Ha. Sebenar Allah nak bagi tahu, Allah nak bagi satu mukjizat pada Nabi Musa alaihissalam. Dan mukjizat ni satu benda yang luar biasa. Jadi Allah nak Nabi Musa bagi perhatian. Kat tangan kamu ni apa dia? Tongkat kan? Betul-betul tongkat. Betul-betul yakin. Supaya apa? Supaya Musa lepas ni bila dia campak betul-betul betulkan jadi ular. Yang tadi dia pasti memang tongkat. Supaya dia lebih yakin kepada kebesaran Allah. Tapi kalau Allah tak tanya, kemudian terus bertukar. Mungkin Nabi Musa confused. Yang aku campak tadi tongkat ke apa? Faham? Satu. Yang kedua, sebagai nak apa ni? Allah nak bersembang. Kata ahli tafsir, Allah nak bersembang dengan kekasihnya. Walaupun dah tahu, tapi nak bersembang kan? Kita tahu kawan kita sedang apa? Memasak goreng mi. Kita kata buat apa tu? Betul kan? Kawan kita tak adalah lurus bendul. Dia kata goreng mi. Nak bersembang. Jangan buat lurus bendul. Tak nampak ke? Dah rabun ke? Kan? Tak, itu nak bersembang. Kemudian Musa ambil peluang. Tuhan tanya satu soalan. Apa kat tangan kanan kamu? Musa ambil peluang. Bersembang dengan kekasih. Nak sekejap ke lama? Lama. Jadi Musa bukan jawab satu soalan tapi tongkat, faedahnya begini, nak bersembang dengan kekasih. Macam kekasih kita tanya, sihat ke? Kita jawab apa? Sihat. Kau sembuh lagi? Sihat, Alhamdulillah. Baru je makan ubat. 3 hari lepas kan nak bersembang. Betul kan? Jangan pula saya tanya sihat je, jangan jawab lebih. Boleh faham? Okey. Kemudian Allah tanya, apa di tangan kanan kamu? Pengajarannya apa? Nak pegang benda-benda yang baik, tangan kanan. Dan juga sunnah Nabi Musa AS, pegang tongkat. Sunnah Nabi Musa, pegang tongkat. Jadi saya pegang tongkat pun ikut sunnah Nabi Musa AS. Okey. Lepas tu baru Allah kata apa? Qala alqiha. Baru Allah cakap, campak. Setelah Nabi Musa yakin yang kat tangan dia betul-betul tongkat. Sekarang campak. Okey. Kita balik pada ayat kita. Satu. Ini mukjizat yang kedua. Satu lagi saya nak sentuh. Dalam Al-Quran, bila Musa campak tongkat, Allah beritahu dia berubah. Satu, Allah guna perkataan berubah menjadi hayyatun. Yang kedua, Thu'banun mubin. Thu'banun mubin. Yang ketiga, ayat yang kita belajar. Surah Al-Qasas apa dah? Ka'annaha janun. Orang yang sama, tongkat yang sama, tapi bila dicampur Allah guna perkataan yang berbeza. Satu, betulkah hayatun? Yang kedua, betulkah Thu'banun mubin? Yang ketiga, betulkah janun? Okey, kita tengok hayatun ayat surah apa? Surah Taha ayat 20. Surah Taha ayat 20. Thu'banun mubin Al-A'raf ayat 110. Betul kan? 110. 107. Okey, apa itu? Thu'ban. Ini Al-A'raf.
107. Hayatun Toha 20. Janun Al-Qasas kan? Yang kita belajar semalam. Berapa? 21. Okey, orang tanya kenapa berbeza? Ha? 31. Apa dia? Sebab apa? Allah nak pelbagikan ayat Al-Quran. Tapi orang kata macam bercanggah. Hayatun apa mana? Ular besar Su'ban, ular kecil. Okey. Hayatun dalam bahasa Arab ialah sejenis ular. Sama ada dia jantan ke, betina ke, kecil ke besar, hayatun. Orang kata kambing. Kambing macam mana tak penting. Yang penting kambing. Jadi hayatun nama untuk ular. Tak penting besar ke kecil. Su'banun mubin, ular yang besar. Jadi antara hayatun dengan su'ban tak ada masalah. Tak bercanggah. Sebab hayatun jenis ular. Su'banun mubin, ular yang besar. Yang masalah janun. Janun ular yang kecil. Nampak macam bercanggah kan? Nombor 2 dengan nombor 3 apa dia? Betul. Allah nak bagi tahu ular yang Nabi Musa campak daripada tongkat tu, dia besar dari segi fizikal, tapi kelajuannya dia bergerak macam ular kecil. Bila faham? Fizikalnya besar, tapi pergerakannya macam ular kecil. Ada ulama kata, Nabi Musa campak, mula-mula janun, kecil je. Lepas tu membesar. Jadi Su'banun mubin. Okey? Okey, kita balik. Sekarang, kita pergi pada mukjizat yang kedua. Mukjizat pertama, tongkat kan? Tak ada kaitan dengan badan Nabi Musa AS. Tongkat. Sekarang mukjizat yang sebenarnya daripada tangan Nabi Musa. Usluk. Apa makna usluk? Masukkan. Yadaka. Tangan engkau. Fi jaybika. Jayb ni poket. Poket mana? Bukan poket ni. Bukan poket seluar ni. Jayb dalam bahasa Arab ialah ni. Ruang untuk kita masukkan kepala. Orang Arab biasa, dia panggil apa ni? Collar. Dia besar. Kalau kita tengok pakaian orang Sudan, besar leher dia kan? Jadi masuk tangan ke dalam poket ni, masuk sini. Daripada leher. Kemudian, nak terjemah apa ni? Collar baju ke? Belahan. Okey. Belahan. Belahan apa? Baju ke leher? Leher baju. Okey. Kemudian, takhruj. Ia keluar. Ia, iaitu tangan. Bila kamu masuk, kemudian bila keluar, dia jadi bayda, putih. Putih min ghairi su. Tanpa. Min dari ghairi, tanpa. Su'in. Ke. Su'in. Penyakit lah. Su' ni boleh terjemah macam-macam. Tapi di sini maksud penyakit. Kenapa Allah sebut? Seluk daripada belahan ni, bila keluar putih. Allah tak cukup sebut putih, tapi Allah tambah. Tanpa ada penyakit. Kenapa? Allah takut Nabi Musa risau. Kita seluk poket kan? Lepas tu keluar-keluar tengok putih. Rasa takut ke rasa seronok?
Takut kan? Sopak kan? Allah kata bukan. Min ghairi su'in. Kemudian wadmum dan apa dah wadmum? Dia terjemah apa? Dekapkan ataupun lekatkan. Ilaika kepada engkau. Janahaka. Janahaka ni maksud di sini ialah tangan engkau. Minar rahbi. Daripada rahbi ni ketakutan. Apa maksud ni? Mana ambil tangan letak kat dada. Supaya apa? Hilang rasa takut. Okey, Nabi Musa takut sebab apa ni? Dia bila tadi sebelum ni dia takut pasal tongkat bertukar jadi ular. Kan dia takut kan? Dia cabut lari kan? Allah kata datang balik. Dan kemudian yang kedua pula, tangan tu keluar, tiba-tiba jadi warna putih. Dia ada sikit rasa takut. Jadi Allah bagi tahu cara nak hilang rasa takut ialah ambil tangan, letak kat dada. Ada pendapat Ibn Abbas, dia kata siapa yang takut, salah satu caranya ambil tangan letak kat dada. Cuba, hilang tak rasa takut? Kalau lalu tepi kubur kan, takut je letak dada. Okey. Fazanika makna dua. Kedua itu apa makna? Satu mukjizat tongkat bertukar jadi ular. Yang kedua? Okey. Satu tongkat luar daripada badan Nabi Musa. Yang kedua, tangan. Kenapa daripada tongkat pergi ke tangan? Cuba perasan, cuba fikir apa hikmahnya. Daripada tongkat, kemudian mukjizat kedua, tangan pula. Ya? Tongkat tu pegang kat tangan. Tak, supaya Nabi Musa lebih yakin. Yang mukjizat pertama, tongkat yang berpisah dengan dia. Mungkin satu masa tongkat hilang. Ini berdepan dengan Firaun. Maka ada satu benda yang sentiasa ada pada badannya. Supaya Nabi Musa lebih yakin. Allah mampu tak nak jadikan tongkat tu pasti dia bertukar jadi ular? Boleh tak? Tapi Nabi Musa sebagai manusia kadang-kadang risau. Berdepan dengan Firaun, tengok-tengok tongkat patah, kan? Ada satu lagi tangan. Okey, kedua-dua adalah burhanani. Kalau satu burhanun. Siapa belajar bahasa Arab? Satu burhanun. Kalau dua? Tambah apa? Alif nun je. Jadi dua. Kalau baitun, satu rumah. Dua rumah? Tambah alif nun. Baitani, dua rumah. Kalau muslimun, seorang. Dua? Muslimani. Apa lagi? Rajulun, seorang lelaki. Dua orang? Tambah alif nun. Rajulani. Mudahnya bahasa Arab. Allah kata apa? Kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Okey, Allah kata kedua itu adalah bukti. Bukti ataupun dua bukti. Dan dua bukti daripada siapa? Min rabbika, dari Tuhan engkau. Untuk apa ni? Untuk apa? Allah bagi tongkat
bertukar jadi ular, kemudian tangan bertukar jadi warna putih. Untuk apa? Ila Fir'aun. Mana untuk apa? Untuk berdakwah, bukan untuk bisnes. Jangan salah guna ayat ataupun mukjizat. Ila Fir'aun, kepada Fir'aun. Dan wa malaihi, dan pembesar-pembesarnya. Kenapa ni? Kenapa pergi jumpa Fir'aun? Sebab innahu, sesungguhnya mereka ni kanu, adalah kaum yang fasik. Apa makna fasik? Yang fasik. Apa makna? Apa dah? Asal-asal perkataan fasik apa dah? Fasaqatu ar-rutbah. Buah kurma rutab bila tetangga daripada tangkai. Tetangga daripada tangkai dia panggil fasaqah. Jadi orang fasik dia panggil fasik sebab apa? Dia fasik ni ada dua. Satu fasik akbar, yang kedua fasik asghar. Fasik asghar ni buat dosa. Buat dosa apa? Buat dosa kecil dan dosa besar. Fasik asghar, fasik yang kecil ada dua sebab. Satu buat dosa besar. Seperti berzina, dia fasik. Seperti mengumpat, bunuh orang, minum arak. Fasik. Masih Islam. Yang kedua, fasik kecil disebabkan buat dosa kecil tetapi berterusan. Dia membalik setiap hari. Bersembah kuasa setiap hari. Jadi fasik dan jadi dosa besar. Okey, fasik yang besar ialah kafir, terkeluar daripada Islam. Dia sembah berhala ke, dia percaya pada bomo ke. Okey, yang fasik di sini, fasik besar ke kecil? Jadi kaitan fasik ni makna dia daripada perkataan tertangga rutab daripada tangkainya. Apa kaitan dengan orang buat dosa? Bila orang tu buat dosa, imannya tertangga daripada hatinya. Siapa-siapa buat dosa kecil ke, dosa besar ke, kafir ke, iman dah tertangga daripada hatinya. Okey. Soalan. Kenapa Allah suruh Musa pergi berdakwah kepada Firaun? Allah tahu tak Firaun tak akan beriman sampai ke mati? Tahu? Kenapa Allah suruh juga? Kan buang masa. Tuhan Maha Adil. Supaya Firaun tak ada alasan. Alasan apa ni? Kalau Allah azab di akhirat besok, dia boleh buat alasan tak? Tak ada siapa dakwah pada saya? Kan? Maka Allah pastikan setiap orang yang Allah azab, mesej dakwah dah sampai. Kerja kamu Musa bukan nak pastikan Firaun beriman, tapi nak sampaikan hujah. Ada dalil tak? Allah tidak akan azab sesuatu kaum sehingga Allah mengutuskan para rasul. Dalilnya apa? Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Surah Isra ayat kena cari. Dalil lah. Jangan kata buang masa je dakwah pada Firaun. Tak. Surah Al-Isra ayat 15. Tulis. Dalil bahawa Allah tidak akan mengazab sesuatu kaum sehingga Allah utuskan rasul. Dakwah sampai, tolak, baru Allah azab. Lepas tu kalau orang duduk kat hutan, internet tak ada kemudahan, tak ada siapa jumpa dia, dia pun tak salat, tapi tak semua berhala. Kalau dia mati ke mana? Neraka. Surgalah. Dia panggil apa? Ahli fitrah.
Okey, satu. Yang kedua, kenapa sebelum Allah perintah Musa pergi berdakwah kepada Firaun, kenapa Allah bagi mukjizat? Ialah kenapa? Boleh tak Musa berdakwah terus kepada Firaun? Aku ni utusan Allah, kamu wajib sembah Allah. Allah ni pencipta langit. Boleh tak tanpa mukjizat? Boleh kan? Tapi kenapa mesti ada mukjizat? Ha? Tanda kekuasaan? Tak boleh tunjuk langit tu tanda kekuasaan Allah. Firaun tengok langit tu. Allah cipta bukan kamu. Zaman apa? Tu kalau soalan macam ni. Kenapa mukjizat Nabi Musa tongkat bertukar kepada ular? Sebab sesuai dengan keadaan masa tu. Sebab zaman Firaun terkenal dengan sihir. Kan? Tapi soalan saya, kenapa Allah bekalkan mukjizat pada Nabi Musa sebelum berdakwah? Ya? Itu soalan macam ni. Kenapa Allah bagi awal-awal latihan tongkat bertukar kepada ular sebelum jumpa Firaun? Itu jawapan dia. Supaya Musa tak terkejut betul. Soalan tu saya tak tanya lagi ya. Ha? Okey. Pertama sekali, tak ada seorang Nabi pun, melainkan mesti Allah bagi mukjizat. Sebab apa? Sebab, bila Nabi, dia kena bagi tahu dia adalah utusan Allah. Bila dia bagi itu utusan Allah, orang akan minta bukti. Apa bukti? Kamu ni wakil Allah. Ada bukti. Kalau dia mengatakan Rasulullah, tapi tak ada bukti, orang tak beriman. Yang tak beriman, tak berdosa. Tak salah. Yang salah siapa? Yang bercakap dia Rasulullah tapi tak ada bukti. Dia yang bersalah. Okey? Siapa nak percaya? Kalau kita kata, saya Rasulullah tapi tak ada bukti. Siapa nak percaya? Betul tak? Yang ada bukti pun, orang tak percaya. Kata tak ada bukti, saya ni utusan Allah ada bukti. Itu rahsia. Orang tak akan terima. Okey. Satu, faedah dia. Yang kedua, supaya Musa lebih yakin. Supaya Musa lebih yakin. Dan itu sebenar bukti mukjizat ke ayat Quran adalah sebagai kekuatan kepada pendakwah. Kalau dia tak ada mukjizat tu, tak ada ayat Quran, dia sendiri tak yakin, dia tak ada kekuatan. Itu jadi penakut tu. Aku nak cakap apa ni? Nanti orang tanya dalil, tercengang aku. Dia pun tak berdakwah kan? Sebab tak ada dalil, tak ada ayat. Okey, yang ketiga, faedah ketiga, supaya orang yang mendengar madu'un kita yakin. Sebab itulah kita akan jumpa ayat. Firaun, bila Musa tunjuk tongkat bertukar jadi ular, Firaun yakin ke tak yakin? Confirm yakin 100%. Tapi dia tak boleh terima sebab sombong. Okey. Dan kalau kita tahu Nabi Muhammad dan para sahabat, bila berdakwah je, senjata utama mereka apa dia? Senjata utama Nabi dan para sahabat. Al-Quran je. Cakap je Quran. Sebab tu orang musyrikin Mekah tak boleh nak komplain. Jadi dia bagi tuduhan-tuduhan yang tak masuk akal. Gila lah macam-macam. Apa dalil? Nabi bila bagi peringatan, bila berdakwah, mesti Quran. Surah An-Naml, ayat 92. Cuba tengok. Surah An-Naml, ayat 92. Kita dah tadabbur kan? Dah habis dah surah ni. Wa an atluwa. Sambungan kepada ayat sebelum ni. Wa umirtu an a'buda. Aku diperintah untuk sembah Allah. Dan aku juga diperintah untuk atluwal Quran. Aku diperintah wajib. Aku diperintah supaya baca Quran. Baca ayat Quran kepada madu'u. Faman ihtada.
Maka siapa yang dapat hidayah, fa innama yahtadi li nafsi. Dia sebenarnya dapat hidayah untuk siapa? Untuk diri dia, bukan untuk orang. Wa man dhalla, dan siapa yang sesat, maka Allah perintah pada Nabi, jawab pada orang yang sesat, yang tak nak terima hidayah. Innama ana minal munzirin. Sesungguhnya kerjaku hanyalah, jadi aku tak rugi pun kalau kamu tak beriman. Sebab kerjaku dah selesai. Okey. Satu lagi surah Qaf. Surah Qaf ayat 45. Okey. Allah kata apa? Nahnu a'lamu. Kami lebih tahu bima yaquluna. Dengan apa yang mereka akan sebut tentang kamu, kami lebih tahu. Sebab tu Allah pesan-pesan awal lagi pada Nabi. Wasbir ala ma yaquluna. Sabarlah apa yang akan mereka kata pada kamu. Sabar. Aku dah tahu. Mereka akan kata, gila tu kan, saya sabar. Itu sunnatullah. Jadi Allah kata, kami lebih tahu dengan apa yang mereka akan kata pada kamu. Wa ma anta alaihim bijabbar. Engkau tak boleh nak jabbar. Tak boleh nak paksa mereka beriman. Bukan kerja engkau. Jabbar tu makna memaksa. Habis kerja engkau pada? Fazakir berilah peringatan dengan Quran. Jelas. Jangan pusing-pusing, jangan pergi jauh, satu ayat Quran pun tak ada. Kerja kamu sampaikan Al-Quran, dan Allah beritahu, Quran ni hanya berkesan, bukan berkesan untuk semua orang. Kadang-kadang kita baca ada 100 orang dengar, tapi yang terkesan 2-3 orang sahaja. Siapa? Fadzakir bil Quran man yakhafu, orang yang betul-betul takut pada janji Allah, bila dengar Quran terkesan. Orang ni boleh menangis, boleh berubah 180 darjah. Bila tu? Bila dia takut pada azab Allah, takut pada janji Allah. Okey. Okey, kita balik pada ayat kita. Okey. Setelah Allah bagi bekalkan 2 mukjizat pada Nabi Musa, Allah perintah pada Musa, pergi jumpa Firaun. Cuba bayangkan. Nabi Musa sampai ke Madian sebab apa? Lari daripada Firaun. Sebab apa dia lari? Sebab Firaun nak bunuh dia. Betul tak? Lari. Akhirnya jumpa apa? Jumpa bakal bapa mertua. Jumpa isteri kan? 10 tahun. Hilang. Tenang. Tiba-tiba Allah bagi mukjizat. Suruh jumpa Firaun balik. Ya Allah. Aku dah lari, dah tenang, dah okey, ada isteri, ada anak. Pergi jumpa Firaun. Cuba bayangkan kita di tempat Nabi Musa. Sebab tu Nabi Musa kata apa seterusnya? Qal. Dia berkata, Rabbi. Wahai Tuhanku. Ini sesungguhnya aku qataltu. Aku telah membunuh. Sebenarnya bukan membunuh pun. Ditumbuk kan. Aku telah membunuh minhum dari kalangan mereka. Siapa? Bangsa Fir'aun Kibti. Aku dah bunuh seorang daripada mereka. Aku telah membunuh daripada mereka nafsan. Satu jiwa. Fa'akhafu. Maka aku takut. An yaqtuluni. Mereka bunuh aku. Aku takut mereka bunuh aku. Ada yaqtuluni. Ada aku kan? Kalau kita belajar bahasa Arab, kat mana aku tu? Ha? Kalau aku dalam bahasa Arab apa ada? Ya kan? Ya kan? Tapi tak ada ya pun? Azah, buang.
Mana tahu buang? Ha? Sebab baris bawah. Dia ada macam ni. Yaqtuluna. Nun baris atas. Ini bukan aku. Tak boleh kita cuba mereka membunuh aku. Salah. Tapi ni nun baris bawah. Menunjukkan apa? Asalnya ada ya. Yaqtuluni. Dan ya ni dibuang. Bila dibuang, ada tak tanda ya dibuang? Ada. Iaitu nun baris bawah. Jadi bila terjemah, aku takut mereka membunuh aku. Okey. Nabi Musa tahu tak? Dia sebagai Rasulullah. Dia dilantik sebagai Rasulullah. Dah tahu kan? Dan Nabi Musa dah dibekal tak dengan 2 mukjizat? Kenapa Nabi Musa masih takut? Kenapa masih takut? Dan kita tahu Nabi Musa ni kuat tak? Kuat. Dia bagi penumbuk boleh mati. Dan dia bagi penumbuk pada malakul maut. Apa berlaku? Ha? Keluar biji mata kan? Tapi kenapa takut? Kenapa takut? Fa'akhafu. Ha? Fitrah. Apa dia? Fitrah manusia. Bila dia bunuh orang, dia rasa bersalah, dia takutlah. Dia takut sebab dia rasa dia buat salah bunuh orang. Itu fitrah. Kalau dia bunuh orang tak takut apa-apa, itu apa tu? Ha? Itu tak tahulah. Dia panggil takut apa ni? Takut tabi'i. Menunjukkan Nabi ni pun ada rasa takut. Wa akhi Harun dan akhi ni saudaraku. Saudaraku. Siapa abang, siapa adik? Siapa abang? Musa abang. Harun adik. Tak tahu. Ha? Harun abang. Saya tak pasti ya. Saya tak pasti. Siapa tahu? Tak tahu, semua tak tahu. Tak apalah, tak penting kan. Dan saudaraku Harun. Huwa afsahu. Dia lebih. Tengok afsah daripada kata fasihun. Fasihun orang yang fasih. Kalau paling fasih afsah. Macam Ahsan, Ahmad, Akbar, itu paling-paling. Okey. Jadi fasih dah jadi bahasa Melayu tak? Awak tak fasih bahasa Melayu. Okey. Dia lebih fasih dari aku. Minni dariku. Dari segi apa ni? Lisan. Lisan makna apa? Lidah ataupun bahasa. Di sini, apa kelebihan Nabi Musa AS? Tak, bila dia cakap pada Tuhan, Nabi Harun lebih fasih daripada aku. Apa kelebihan Nabi Musa? Apa dia? Apa dia? Dia tawaduk. Siapa yang lebih hebat? Nabi Musa ke Nabi Harun? Nabi Musa. Tapi walaupun dia hebat, dia nombor 1 masa tu, tak menghalang untuk dia mengaku dalam bab fasih, Nabi Harun lebih fasih. Itu sifat orang tawaduk. Kan kadang-kadang kita orang nombor 1 kan. Kita malu nak mengaku dia lebih baik pada aku. Dan kelebihan Nabi Harun pula apa dia? Fasih. Masing-masing ada kelebihan. Fa'arsil, maka arsilhu, utuskannya ma'i,
bersama aku. Ridaan. Ridaan ni mana? Mu'inan. Tahu mu'in? Tak tahu. Abdul Mu'in tahu? Sama lah. Cuma ada Abdul je. Ha? Mu'inun. Ada tak salah satu nama Allah? Al-Mu'in. Ada. Al-Mu'in pembantu. Jadi ridaan sama dengan makna Mu'in. Utuslah dia, Nabi Harun, bersama aku sebagai pembantu. Apa antara kerja pembantu ni? Yusaddiquni. Dia membenarkan aku. Apa perlu? Kan Nabi Musa kan hebat. Nombor satu. Apa perlu pembantu? Pengajarannya apa? Dah hebat Nabi Musa, minta pembantu. Pengajarannya apa? Ha? Apa dia? Kita jangan gedebel lah. Saya nak dakwah seorang-seorang je. Jadi pengajarannya, kita hebat macam mana? Bila berdakwah, perlu pembantu. Seorang ke dua orang. Kenapa? Sebab kadang-kadang berlaku apa-apa, kita pun takut menggelabah kan? Ada pembantu. Satu. Yang kedua, bila seorang bercakap dengan dua orang bercakap benda yang sama, yang mana lebih meyakinkan orang? Dua. Dua dengan tiga, lebih meyakinkan. Itu strategi dakwah. Jangan pergi seorang-seorang. Bila Nabi Musa bercakap, Nabi Harun kata, betul. Itu memberi kekuatan. Inni akhafu, sesungguhnya aku takut. Ayyukazzibuni, mereka takut pertama, takut mereka membodoh aku. Takut kedua, mereka mendustakan aku. Jadi bila kita nak berdakwah, kita ada rasa takut orang tak percaya. Biasa ke tak biasa? Jadi apa beza kita dengan Nabi Musa? Nabi Musa takut pergi, kita takut tak pergi. Betul kan? Dah tahu dah, takut, tapi tak pergi lagi. Nabi Musa pergi. Okey, cuba tengok surah Taha. Ayat 27. Okey, 24. Allah perintah pada Musa, izhab ila Fir'aun innahu tagha. Tengok. Dakwah. Kita belajar kisah Nabi Musa, tapi tak berdakwah. Ada faedah tak? Baik, tak boleh belajar kan? Cerita para Nabi, semua cerita dakwah. Jadi Allah kata, pergi pada Fir'aun. Dalam keadaan Musa tahu, Fir'aun ni raja yang saleh, ada tentera yang hebat, dan Nabi Musa pun pernah buat salah, tiba-tiba Allah kata, pergi kepada Fir'aun. Sebab apa? Sebab innahu tagha, dia melampau. Maka Nabi Musa berdoa pada Allah. Dalam keadaan takut dia berdoa. Qala rabbi shrah li sadri. Wahai Allah, israh pada. Lapangkan li untukku sadri dadaku. Wa yassir li amri, dan mudahkan urusanku. Okey. Hamam. Orang nak pergi berdakwah, nak pergi hamam pula. Silakan. Okey. Kenapa Nabi Musa minta lapangkan hati? Adakah hati Nabi Musa tak lapang? Lapang ke tak? Kalau dah lapang, kenapa minta lapang lagi? Apa dia? Hati Nabi Musa lapang, tapi masa berdakwah pada tentu. Kan? Kita sekarang okey je. Ada apa macam-macam ayat. Bila jumpa mad'u, hilang habis kan? Mulut pun tak terkeluar. Kita hafal 30 ayat.
Ayat pertama lagi, dah tak keluar dah. Kan, hati sempit je. Kenapa? Tengok muka garang besar kan. Jadi Nabi Musa pun, dia fikir sekarang lapang. Tapi akan datang, belum. Minta pada Allah. Rabbi syrali sadri. Yang paling penting apa dah? Kita nak berdakwah. Yang paling penting ialah hati lapang. Kalau hati tak lapang, kita tak akan berdakwah pada sesiapa. Sebab tu kehebatan Nabi kita SAW, apa dia? Kehebatan Nabi. Apa dia? Kuat sikit. Ha? Kuat sikit. Tak clear. Jawami'ul kalim. Tak ada yang lain. Kehebatan Nabi apa dah? Sehingga Nabi boleh berdakwah pada siapa? Walaupun asalnya Nabi seorang. Allah lapang dada. Ayat. Alam nashrah. Boleh je sambung. Nak mula je tak boleh. Alam nashrah. Ya Allah. Alam nashrah. Ini kekuatan Nabi ni. Alam nashrah laka sadrak. Allah, alam ni istifham. Tapi ahli tafsir kata istifham takriri. Takriri apa makna? Allah nak tegaskan. Sesungguhnya kami telah lapangkan dada engkau. Sebab itulah bila Allah lapang hati Nabi, untuk orang maki Nabi boleh senyum. Boleh senyum. Orang balik batu, Nabi boleh berdoa lagi untuk mereka. Itu paling penting. Hati pendakwah itu lapang. Dan Allah sebut dalam ayat lain. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Dengan sebab rahmat Allah, engkau berlemah lembut dengan mereka. Walaupun mereka kasar. Kalau engkau kasar, walaupun tafazzan, ghalidhal qalbi. Kalau engkau kasar, keras, semua orang akan lari. Itu kekuatan pendakwah. Okey? Jadi apa beza Nabi Musa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa beza? Nabi Musa dia yang minta. Nabi Muhammad Allah lapangkan. Kita apa? Bila kita baca doa ni, Rabbi syrah li sadri, bila kita baca? Masa nak berasa. Memang hati tak lapang. Sebab fikir pasal dunia je. Betul tak? Nabi Musa baca masa nak berdakwah. Kita baca masa nak dunia. Betul kan? Memang hati tak lapang. Jadi saya cadangkan, bila nak perasa jangan baca doa tu. Sebab apa? Malu pada Nabi Musa. Aku baca nak jumpa Firaun, dia baca nak luluh dalam peperiksaan. Betul tak? Okey, lepas tu wa yassirli amri, permudahkan urusan aku. Urusan apa? Dakwah, bukan untuk kepentingan. Yang ketiga, wa halul 'uqdatan. Apa dia? Kan dia cakap tadi harus lebih fasih kan? Nabi Musa ada apa masalah? Dia tak berapa fasih lah. Tak berapa fasih. Apa sebab? Dia makan? Oh, bila dia makan tu? Bila dia makan? Masa dia kecil. Ada dalil ke? Sebenarnya tak ada dalil lah. Tak ada dalil pun Nabi Musa makan bara. Itu tanda sumber tu ialah orang Melayu. Orang Melayu yang tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, dia ada. Sebenarnya tak sahih tu. Nabi Musa tak fasih sebab dia makan bara, tak sahih. Habis sebab apa? Allah tak begitu sebab. Faham tak? Yang penting pengajaran apa ya? Kalau tak fasih, minta bantuan orang. Jangan makan bara. Okey, wahlul. Bukalah uqdatan, ikatan lidahku yang tak fasih tu. Supaya apa? Apa tujuan? Ya Allah. Supaya mereka faham mesej dakwah aku. Bukan untuk diri aku. Fasihkan aku supaya aku dapat cakap lancar dalam bisnes. Kan?
Nabi Musa cakap supaya fasih, supaya orang faham mesej dakwah. Jadi semua yang dia minta untuk apa? Untuk dakwah. Okey, angkat lagi. Waj'al li wazira, dan jadikan untuk aku wazir. Wazir apa dah? Dia kalau bahasa Arab, wazir menteri. Tapi sebenarnya tu wazir tu pembantu. Jadikan untuk aku wazir menteri min ahli, daripada ahli keluarga aku. Siapa? Harun. Ha? Okey. Jadikan untuk aku pembantu daripada ahli keluarga aku. Siapa? Harun, iaitu saudaraku. Okey. Kenapa dia minta satu pembantu? Saya dah sebut tadi kan. Tapi kenapa Nabi Musa minta pembantu daripada di keluarga dia? Ada pengajaran tu. Dia tak minta, wahai Tuhan bagilah pembantu daripada siapa-siapa saja. Tak. Daripada ahli keluarga ku. Lebih dekat. Jadi, orang yang paling cepat membantu kita ialah adik-beradik kita. Kan? Kadang-kadang orang jauh tak kenal, kita minta bantu. Ada masalah, dia tinggal. Adik-beradik tak. Okey? Jadi tak salah kita ambil yang berdakwah bersama kita, kroni-kroni. Yang salah, ambil kroni dalam bisnes ataupun politik. Untuk dakwah tak salah. Okey? Ushdud bi, untuk apa ni pembantu Nabi Harun? Ushdud bi azri, untuk menguatkan aku untuk berdakwah. Jadi semua faedahnya untuk dakwah. Wa asyrikhu fi amri, dan apa dia asyrik? Asyrik ni syarikat bahasa Melayu. Syarikat daripada syirik lah tu. Siapa yang ada syarikat, dia syirik. Dia berkongsi. Sekarang syirik dia berkongsi dengan Tuhan kan? Ada 2-3 Tuhan. Okey, apa maksud ni? Wa asyrikhu fi amri. Maksud dia adalah, wahai Tuhan, jadilah dia dalam urusan aku sama dengan aku. Iaitu, jadilah dia juga Nabi. Raka kongsi dari segi kenabian. Dan memang Nabi Harun adalah Nabi. Supaya apa? Kai nusabbihaka katsira. Subhanallah. Supaya kami menjadi semakin kuat dan akhirnya kami sentiasa berzikir pada engkau. Nak berdakwah kena kuat hubungan dengan Allah. Nak berdakwah hubungan dengan Allah kena kuat. Salah satu zikir. Lagi? Satu lagi ayat. Okey, dah habis. Okey. Jadi ayat kita sampai berapa tadi? Okey, yang ni kita sambung ke datang. Oh, ayat-ayat. Oh, ada hadis lah. Cuba. Lupa pula. Okey. Kata Ibn Abbas. Kata Ibn Abbas. Laisa min ahadin yadkhuluhu ru'bun ba'da Musa summa yudkhilu yadahu fayada'uha ala sadri illa zahaba anhu ar-ru'bu. Maksud dia. Kata Ibn Abbas. Siapa Ibn Abbas? Sepupu Nabi, sahabat Nabi. Kata Ibn Abbas, tidak ada seorang pun yang masuk ru'bun ketakutan dalam diri dia selepas Nabi Musa. Tak ada seorang pun yang takut selepas Nabi Musa. Kemudian dia masukkan tangannya dan dia letak di dada. Illa zahaba anhu ar-ru'bu. Melainkan ketakutan akan hilang. Okey. Cuba tes. Tapi mesti beriman. Solat pun tak nak letak tangan kat dada. Okey. Dah. Ada lagi? Tak ada dah.
Tak, ini kata-kata Ibn Abbas. Bukan hadis Nabi. Itu ada rujukan dia. Okey, ada soalan? Tak ada. InsyaAllah kita jumpa pagi besok secara online, pukul 10 pagi. Kelas besok daripada Taman Tun, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل